Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi Razi di channel Wang Joe Official. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya baru je lepas buat tanah. Okey, jadi saya hari ini saya nak mengupas satu topik yang paling asas, yang paling basic sekali, yang banyak yang orang bertanya, iaitu proses campuran media tanah yang paling subur, yang paling sesuai untuk semua pokok. Okey, jadi sebenarnya 70% kesuburan pokok itu 70% kesuburan pokok adalah bergantung pada media tanahnya. Okey, kemudian 30%-nya barulah adalah baja, cuaca dan juga air dan lain-lain lah. Jadi kesuburan media tanah itu sangat penting lah. Okey, kadang-kadang orang dia main campur je, ada tanah biasa campur dengan sekam lah, campur dengan kokopit lah, macam-macam lah saya tengok, sekam bakar ke, ada yang tanya saja mana nak beli pasir pertanian kan untuk dicampurkan media tanah, dia main campur je. Sebenarnya bila kita main campur je tu betul dah cara tu, tapi kita perlu ada nisbah yang sebenar, dan proses yang paling penting adalah proses di hujungnya, iaitu proses fermentasi. Barulah unsur-unsur hara mikro dan juga makro yang ada dalam tanah boleh dimakan oleh akar tumbuhan, seterusnya menjadikan pokok lebih subur. Okey, so hari ini saya akan tunjuk cara saya campur media tanaman dan juga cara saya buat fermentasi sebelum saya menanam pokok. Okey, jom. Okey, jadi sebelum saya mulakan saya punya tutorial campuran media, saya akan buat beberapa penjelasan yang betul dan pengenalan kepada tanah dan juga unsur-unsur dan juga step-step yang utama untuk mendapatkan tanah yang subur, yang orang cakap memang tanah memang terbaik lah untuk tanaman, segala jenis tanaman lah, bunga ke sayur ke. Okey, apa. Jadi yang pertama sekali, bahan utama kita tentulah tanah. Okey, jadi tanah ni saya akan bahagikan kepada dua lah. Sebenarnya kita dekat bumi kita ni ada dua jenis tanah yang biasa orang guna untuk tanaman. Yang pertama sekali ada tanah topsoil lah, tanah topsoil ataupun tanah hitam ataupun tanah gambut. Ini tanah ni memang subur. Biasanya mereka yang duduk di kawasan gambut sangat beruntung kerana di halaman rumah mereka atau di kebun-kebun mereka ada tanah gambut. Jadi tanah gambut ni dia punya sifat dia sedikit berpasir, sedikit berpasir, dan ianya adalah poros. Poros ni maksudnya bila kita siram air dia tidak menakung, dia tidak menakung, dan bila dia kering dia tidak keras. Itu adalah poros yang kita masukkan dengan tanah tanah gambut lah. Jadi kalau ada tanah ni di kawasan rumah anda sangatlah beruntung. Itu tanah yang pertama. Kemudian tanah yang kedua adalah tanah ni yang orang panggil tanah liat lah, ataupun saya akan kategorikan kepada tanah ringan, tanah berat. Okey, tanah yang berat ni yang selalu ada di kawasan rumah kita, terutama di kawasan perumahan, di kampung-kampung pun sebenarnya tanah ni. Dan hari ni yang saya ada adalah tanah merah. Beza tanah gambut dengan tanah ringan dengan tanah berat ni senang je. Tanah berat ni biasanya dia akan agak ke merah-merahan dan dia cerah lah, dia cerah, tanah liat dia cerah. Sedangkan tanah gambut ni ataupun topsoil ni dia lebih hitam, ke arah coklat-coklat gelap. Okey, jadi itu adalah pengenalan pada tanah. Jadi kelebihan tanah gambut ni, dia subur dan dia tidak menakung air. Manakala kekurangan tanah berat ni, bila dia kering dia akan keras, bila dia hujan dia akan lembik dan dia akan menakung air lah. Contoh dalam pasu dia akan menakung air, seterusnya akar akan lemas. Jadi kita tak boleh nak guna tanah ni. Okey, kita tak boleh nak guna tanah ni. Kalau guna boleh, tapi tanah tu tidaklah subur. Oleh sebab itu kita perlu mencampur tanah ini supaya ia menjadi subur dan bagus untuk tumbuhan. Okey. Dan seterusnya apa yang saya ada di sini adalah ini adalah tahi arnab. Okey, tahi arnab, kotoran haiwan lah, apa-apa saja boleh guna. Apa-apa nak guna tahi kambing boleh, tahi ayam pun boleh, tak ada masalah. Dan seterusnya saya ada sekam bakar. Ini arang sekam yang telah dibakar habis lah. Memang arang saja, bukan sekam padi tetapi arang sekam. Dan seterusnya saya ada pasir. Okey, ini adalah pasir simen. Ini bukan pasir sungai ke pasir apa. Kalau dapat pasir sungai lagi bagus. Okey, saya guna pasir simen saja yang saya beli dekat kedai-kedai hardware kan. Okey, dan seterusnya saya ada baja NPK untuk proses fermentasi, dan juga saya ada baja tahi ayam yang telah diproses. Okey, jadi itu sahaja bahan yang saya ada untuk campuran tanah yang saya nak buat hari ni. Okey, untuk sedia maklum orang semua, untuk menghasilkan tanah yang subur dan terbaik lah untuk pokok
kita ada 3 langkah utama. Okey. Yang pertama, campuran media tanah yang betul. Okey, itu adalah yang pertama, campuran media tanah yang betul. Okey. Yang kedua adalah baja dasar ataupun unsur hara makro dan mikro yang betul yang perlu ada di dalam tanah tersebut. Sebab tu saya ada baja NPK tadi. Dan yang ketiga adalah proses yang paling penting yang ramai orang tak tahu dan ada juga yang dah tahu tapi tak amalkan, iaitu proses fermentasi. Okey, jika tiada proses fermentasi, tanah itu tidaklah kita boleh katakan sebagai tanah yang terbaik. Jadi bila ada tiga unsur ni, kita boleh dapatkan tanah yang terbaik. Seterusnya pH tanah yang stabil, iaitu di antara 6 hingga 7. Okey, itu sahaja. Okey, so kita masuk pada step yang pertama, iaitu campuran media. Okey, katakanlah topsoil ni ataupun tanah gambut ni memang payahlah nak dapat dekat tempat kita. Katakanlah memang susah. Kita cuma ada tanah merah ni. Okey, tanah merah ni. Saya pun beli tanah merah ni, saya beli pada hardware. Bukan hardware, maksudnya kedai yang jual-jual barang-barang binaan kan. Okey, ini tanah merah grade B. Okey. Kalau di hardware ialah grade B. Grade apa beza grade A dan grade B? Grade A ni adalah tanah merah yang orange tu, yang dia bercampur dengan batu besar-besar. Okey, itu untuk turap jalan. Manakala yang grade B, dia tiada batu, dia hancur macam ni lah. Okey. Jadi apa cerita dia kalau guna tanah yang ada cuma tanah liat ke tanah merah ke, kemudian cuma ada sekam bakar, cuma ada tahi kambing, cuma ada pasir. Yang saya buat, saya akan campurkan satu tanah, nisbah ni nisbah dia, satu tanah, satu kotoran haiwan, satu sekam bakar dan satu pasir. Okey, ingat satu tanah, satu kotoran haiwan, satu sekam bakar, satu pasir. Itu adalah yang saya biasa buat sebab saya ada bahan-bahan ni semua. Okey, sekarang ni katakanlah kat rumah tu tak ada pasir. Tak ada pasir. Yang ada tanah, kotoran haiwan dengan sekam bakar. Jadi tak ada masalah. Hanya perlu campurkan satu tanah, satu kotoran haiwan dan 2 arang sekam. Okey, itu nisbah dia, 2 arang sekam. Sebab kita dah buang pasir tadi, jadi kita naikkan nisbah pada arang sekam. Okey, satu tanah, satu kotoran haiwan, 2 arang sekam. Okey, sekarang ni cerita dia, katakanlah arang sekam ni memang payah nak dapat. Arang sekam memang payah nak dapat lah. Biasa orang dekat kampung-kampung sawah padi dia banyak lah. Kalau kat bandar mungkin susah nak dapat. Kita buang arang sekam. Boleh. Satu tanah, satu kotoran haiwan dan 2 pasir. Okey, kalau tak ada arang sekam boleh diganti dengan pasir. Okey. Satu tanah, satu kotoran haiwan, 2 pasir. Okey, sekarang ni cerita dia, sekarang ni kotoran haiwan pula masalah. Tak ada kotoran haiwan. Okey, buang kotoran haiwan. Yang ada cuma tanah dengan pasir. Ini yang paling senang sekali nak dapat kan. Macam sekam pun payah, kotoran haiwan pun payah. Tak ada masalah. Satu tanah, 4 pasir. Okey, satu tanah, 4 pasir. Jadi tanah dengan pasir sahaja sudah mencukupi untuk mendapatkan tanah yang ideal. Orang cakap tanah yang ideal lah, yang subur. Tapi katakanlah semua ni tak ada, hanya ada tanah sahaja. Okey, seperti saya katakan, kalau ada tanah sahaja, tanah itu tidak boleh menjadi subur. Sebab tanah ni dia menyimpan air, dia akan bertakung. Bila cuaca panas, dia akan kering. Seterusnya dia tak ada ruang untuk akar bergerak bebas di dalam tanah. Okey, jadi kita masuk ke step yang kedua, iaitu baja dasar. Ataupun baja dasar ni untuk mendapatkan unsur hara dan hara makro dan juga hara mikro. Okey, jadi baja dasar yang saya gunakan di sini adalah baja NPK. Okey, baja NPK ini NPK 15-15-15, iaitu 15 nitrogen, 15 fosforus dan 15 kalium. Okey. Jadi orang ramai yang cakap kenapa guna NPK? Benda tu kan kimia, tak bahaya ke pada tanah ke apa? Okey, sebenarnya tiada masalah. Saya macam saya cakap sebelum ni, saya tak suka panggil kimia, saya suka panggil baja campuran ataupun sebatian. Sebenarnya tiada masalah. Jadi ini sangat diperlukan untuk proses fermentasi. Okey, untuk proses fermentasi. Dan seterusnya saya ada tahi ayam yang telah diproses. Ini adalah tahi ayam yang telah diproses
proses panas baja ni panas. Sebenarnya kalau tak ada tahi ayam boleh juga guna kapur dolomite. Okey. Jadi sekarang ni cerita dia kat rumah tu susah lah. Nak cari baja NPK pun susah, nak cari baja teh ayam pun susah kan. Jadi apa yang korang boleh buat? Boleh ada satu lagi cara yang paling mudah, iaitu menggunakan kulit telur yang telah dihancurkan. Okey, hancurkan kulit telur tu, hancur-hancur sampai jadi serbuk macam tepung tu, blend pun boleh. Okey, boleh juga digunakan untuk proses fermentasi. Okey, tak ada masalah. Atau lagi bagus jika anda semua ada EM4. Okey, ada EM4 EM4 yang mana sangat bagus untuk unsur hara makro dan mikro. Okey. Jadi macam mana nak buat proses fermentasi ni? Okey, jom kita tengok. Okey. Jadi apa yang saya akan buat sini, saya akan buat campuran saya lah. Saya hanya buat untuk skala kecil sahaja. Okey. Jadi saya akan ambil satu sendok sahaja tanah ni. Satu sendok tanah merah. Ini campuran saya. Satu. Okey. Kemudian saya akan ambil satu lah. Saya rasa semua ni satu sendok. Sikit je saya dapat, tak payah nak sebab saya dah biasa ambil kan. Saya letak semua. Kemudian saya akan ambil satu sekam. Okey. Dan saya akan ambil satu pasir. Okey. Dan saya akan gaulkan semua sehingga rata. Sekejap saya ambil stand kejap. Okey, sekarang ini adalah media campuran tanah yang kita dah campur. Nampak tak betapa tekstur dia tadi? Okey, ini yang telah dicampur. Ini yang tanah yang tak dicampur tadi. Dia sangat liat, yang liat. Okey, manakala ni yang telah dicampur. Inilah dia yang telah dicampur dengan cantik. Dia sangat poros. Okey, tanah ni kita dah boleh katakan subur lah. Ini dah boleh katakan subur. Untuk menanam juga tiada masalah. Tapi macam mana kita nak suburkan dia lagi, nak buat dia jadi lagi power. Okey, di sinilah gunanya baja NPK 15-15. Jadi untuk nisbah satu tadi, itu saya ambil nisbah satu sendok sikit je. Jadi saya akan ambil setakat secubit macam tu saja. Kurang lebih satu sudu teh saja. Jangan banyak-banyak, sikit je. Okey, kemudian saya akan letak dalam tu. Saya akan taburkan saja. Itu, kemudian saya akan ambil sedikit tahi ayam bagi tahi ayam proses. Okey. Juga satu sudu makan. Sikit tu je. Nampak tak? Tak payah banyak kan? Saya akan letakkan di dalam ni. Okey, sekarang saya kehabisan EM4. Jika ada EM4, korang boleh guna EM4 lah. Setelah dicampur, kita gaul lagi sekali. Okey. Jadi inilah tanah yang saya dah campur kan. Kita dah gaul-gaul, dah campurkan baja NPK, tahi ayam dan juga EM4 boleh letak EM4 letak dalam, kalau nisbah yang saya buat tadi cuma satu sendok ni kan. Satu ni, alamak. Bising sikit kan, kucing gaduh. Sorry. Okey, letak setengah tutup EM4 tu pun dah cukup. Kemudian proses fermentasinya hanya perlu dibiarkan. Contoh dah campur-campur ni, letak dalam pasu. Okey, biarkan je dalam pasu selama sekurang-kurangnya 2 minggu lah. Okey, 2 minggu ke 3 minggu lah. Okey, nak selamat 3 minggu. Okey. Selepas 3 minggu baru boleh digunakan untuk menanam bunga ke, menanam sayur ke, menanam apa-apa. InsyaAllah saya boleh jamin tanah ini adalah tanah yang subur. Inilah yang kita gelarkan sebagai tanah campuran yang terbaik, yang saya cakap tersubur, yang saya memang selalu gunalah. Okey, jadi saya akan tunjuklah saya punya yang sudah melalui proses fermentasi. Okey, sekejap ya. Saya ada buat proses fermentasi yang ni, usia dia dalam seminggu. InsyaAllah dalam seminggu ke 2 minggu lagi boleh terus digunakan. Saya hanya, yang ni saya buat dalam skala banyak. Saya letak dekat tanah, kemudian saya tutup guna canvas lah, supaya tidak terkena air ke apa kan. Biasa kucing rajin berak dekat tanah macam ni, so sebab tu saya tutup dengan canvas. Ini dia tanah yang saya campurkan. Okey, alhamdulillah banyak ni. Yang ni saya plan, saya nak tanam sawi. Dan beberapa tanah yang saya gunakan untuk menanam tanpa pembajaan. Contoh Pudina ni saya memang tak guna baja langsung. Media dia cantik. Okey.
terung, terung dan beberapa lagi lah. Okey, terung memang cantik tanah dia. Ni halia bara dan juga ini yang baru ditanam kobis dan juga pakcoy, juga menggunakan tanah yang sama, media campuran yang saya tunjukkan tadi. Okey. Jadi bagi korang semua yang belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya tidak ketinggalan info-info terbaru daripada saya. Dan insyaAllah minggu depan kita akan datang lagi dengan konten yang menarik. Kalau sampai 10,000 subscriber, saya akan buka lagi giveaway. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.